Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan kitab Fadilat Amal, tajuk yang ke-9, Keislaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ialah seorang yang dibangga-banggakan oleh kaum muslimin. Semangat keislamannya masih digeruni oleh orang kafir sehingga ke hari ini, walaupun telah berlalu lebih daripada 1300 tahun. Sebelum menerima Islam, beliau ialah orang yang paling hebat dalam menentang dan menyeksa orang Islam dan sentiasa berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, orang kafir telah bermesyuarat, adakah siapa yang sanggup membunuh Muhammad? Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah berkata, saya akan melakukannya. Orang ramai berkata, sememangnya hanya engkau yang boleh melakukan pembunuhan itu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah bangun dan pergi dalam keadaan pedangnya tergantung. Semasa Umar radhiyallahu anhu telah bangun dan pergi dalam keadaan pedangnya tergantung, semasa berjalan sambil sibuk memikirkan hal tersebut, beliau telah bertemu dengan seorang lelaki daripada Bani Zuhrah yang bernama Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesetengah perawi menyatakan orang itu ialah seorang sahabat yang lain. Beliau bertanya, wahai Umar, hendak ke manakah engkau? Hazrat Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku sedang berfikir untuk membunuh Muhammad. Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, bagaimana engkau boleh berasa selamat daripada Bani Hashim, Bani Zurah dan Bani Abdul Manaf? Mereka akan membunuh kamu sebagai tindak balas. Memandangkan jawapan itu, beliau telah meradang lalu menghunuskan pedangnya sambil berkata, nampaknya engkau telah meninggalkan agamamu, iaitu telah memeluk Islam. Biarkan aku bereskan engkau terlebih dahulu. Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu juga menghunuskan pedangnya sambil berkata, ya, aku telah pun memeluk Islam. Pertarungan pedang hampir tercetus antara kedua-dua belah pihak. Ketika itu, Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ambillah tahu hal keluargamu sendiri terlebih dahulu. Adik perempuanmu dan ipar kamu kedua-duanya telah memeluk Islam. Mendengarkan berita itu, kemarahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu meluap-luap, lalu dia terus menuju ke rumah adiknya. Di sana Hazrat Kabab radhiyallahu anhu yang telah dikisahkan pada kisah 6 sedang mengajarkan Al-Quran kepada pasangan suami isteri itu dalam keadaan semasa pintu tertutup. Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah meminta supaya pintu dibuka. Mendengarkan suara Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Kabab radhiyallahu anhu dengan segera bersembunyi di bahagian dalam keadaan tergesa-gesa. Lembaran-lembaran yang tertulis ayat-ayat Al-Quran itu telah tertinggal di luar. Adiknya telah membuka pintu. Pada masa itu, di tangan Hazrat Umar radhiyallahu anhu terdapat satu benda. Lalu Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah menggunakan benda itu untuk memukul kepala adiknya sehingga menyebabkan kepala adiknya itu berlumuran darah. Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai musuh kepada dirimu sendiri, kamu juga telah meninggalkan agamamu. Selepas itu, beliau masuk ke dalam rumah dan bertanya,
Apakah yang sedang kamu lakukan? Suara siapakah tadi? Iparnya menjawab, kami sedang berbual-bual sahaja. Hazrat Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, adakah kamu telah meninggalkan agamamu dan menganut agama baru? Iparnya menjawab, bagaimana kalau agama yang baru itu benar? Mendengarkan itu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah menarik janggut iparnya dan dengan membuta tuli dia menerkam ke arah iparnya itu, menjatuhkannya dan memukulnya sepuas hati. Adiknya cuba meleraikan, tetapi beliau ditampar pada mulutnya dengan begitu kuat sehingga darah mengalir keluar. Walau bagaimanapun, beliau tetap adik kandung Hazrat Umar radhiyallahu anhu juga. Beliau berkata, wahai Umar, kami dipukul hanya kerana kami telah memeluk Islam. Sememangnya kami telah memeluk Islam. Buatlah apa-apa yang kamu suka. Selepas itu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu ternampak lembaran-lembaran yang telah ditinggalkan di luar oleh Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu kerana tergesa-gesa tadi. Sementara itu, kemarahannya telah mula reda setelah melepaskan pukulan yang bertubi-tubi. Di samping itu, perasaan malu pun timbul apabila melihat adik perempuannya berlumuran darah akibat pukulannya. Hazrat Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku lembaran-lembaran itu. Adiknya menjawab, kamu tidak suci. Tangan yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran itu. Walaupun beliau mendesak dengan penuh bersungguh-sungguh, tetapi adiknya tetap tidak mahu menyerahkan lembaran itu kepada orang yang tidak mandi junub dan tidak berwuduk. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah mandi lalu mengambil dan membaca lembaran-lembaran itu. Di lembaran itu tertulis surah Taha. Beliau mula membaca surah tersebut sehingga sampai ke ayat yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan daku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Keadaan beliau berubah sama sekali lalu berkata, baiklah, bawalah aku juga untuk berjumpa Muhammad. Mendengarkan kata-kata itu, Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu telah keluar dari tempat persembunyian dan berkata, wahai Umar, aku menyampaikan berita gembira kepadamu. Semalam ialah malam Jumaat. Rasulullah SAW telah berdoa, ya Allah, pilihlah Umar atau Abu Jahal, sesiapa yang lebih engkau suka untuk menguatkan Islam. Mereka berdua masyhur dengan kekuatan. Nampaknya doa Nabi SAW itu diperkenankan untuk dirimu. Selepas itu beliau telah pergi menemui Rasulullah SAW dan telah memeluk Islam pada pagi Jumaat. Semangat orang kafir telah turun dengan keislaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun, jumlah orang Islam masih terlalu kecil, sedangkan orang kafir terdiri daripada seluruh Mekah, bahkan seluruh bangsa Arab. Oleh sebab itu, kemarahan mereka bertambah dan mereka sentiasa berkumpul dan bermesyuarat, berusaha untuk menghapuskan orang Islam. Berbagai-bagai rancangan telah dibuat. Namun demikian, keislaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu sekurang-kurangnya orang Islam telah berani bersolah di Masjidil Haram. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, keislaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu ialah satu kejayaan untuk orang Islam. Penghijrahan beliau ialah satu bantuan untuk kaum muslimin dan pelantikan beliau sebagai khalifah ialah satu rahmat untuk kaum muslimin. Asadul Gabbah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.